Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahin Masyita binti Muhammad Anwar. Nombor matrik D2021-209-8878. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Sofia binti Syamsul Kamal. Nombor matrik D2021-2099-259. Saya Nurul Afifah binti Supri, nombor kad matrik D2021-2099269. Assalamualaikum, nama saya Nur Hazarina Nazaha binti Hasanuddin. Nombor matrik saya ialah D2021-2098869. Falsafah pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu falsafah barat dan falsafah Islam. Falsafah elektif ialah gabungan induktif dan deduktif serta pengajaran mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak. Dan ia juga berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari pelbagai sistem dan pendekatan. Latar belakang pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Pada tahun 1956, Penyata Razak mensyurkan pembentukan dasar dan sistem pendidikan kebangsaan. Pada tahun 1960, Laporan Rahman Talib mensyurkan hala tuju pendidikan kebangsaan yang perlu dikukuhkan. Pada tahun 1970, Rukun Negara, Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Dasar Ekonomi Baru menetapkan matlamat pendidikan. Pada tahun 1974, Persidangan Negara-Negara Islam di Mekah mensyorkan matlamat dan hala tuju pendidikan negara Islam. Pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mencetuskan idea penggubalan satu falsafah pendidikan yang didokumentkan sebagai emansipasi hala tuju pendidikan negara. Pada tahun 1982, kurikulum kebangsaan baru diperkenalkan, iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah. Pada tahun 1988, falsafah pendidikan negara FPN didokumentkan dan dituartakan oleh KPM. Pada tahun 1989, kurikulum kebangsaan peringkat sekolah menengah dilaksanakan, iaitu kurikulum bersepadu sekolah menengah. Pada tahun 1996, Akta Pendidikan 1996 mewartakan perubahan FPN kepada FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Negara kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang pengaruh cabang falsafah dan persoalan pendidikan. Jika kita lihat, falsafah adalah bidang ilmu yang mempunyai 4 cabang utama, yang mana 4 cabang ini saling berkait antara satu sama lain, di mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan yang berbeza. Jadi, 4 cabang yang dimaksudkan adalah metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Cabang pertama falsafah adalah metafizik. Metafizik merupakan cabang yang membincangkan perkara khusus tentang realiti, ketuhanan, kesejahteraan yang menyentuh ke arah kewujudan dan kebenaran. Seseorang itu memerlukan ketajaman fikiran yang sangat tinggi untuk membuat perenungan dan merealisasikan sesuatu di sebalik fizik yang ada dalam cabang ini. Baik, seterusnya, ilmu yang terdapat dalam cabang metafizik ini adalah meliputi hakikat kesejahteraan, iaitu kosmologi, hakikat ketuhanan, iaitu teologi, dan hakikat manusia dan alam, iaitu ontologi. Terdapat beberapa persoalan yang ada dalam cabang metafizik ini, iaitu apakah kehidupan, apakah kewujudan, dan apakah itu alam semesta. Dari konteks falsafah pendidikan kebangsaan pula, metafizik merupakan satu cabang yang membincangkan tentang realiti, kewujudan dan kesejahteraan yang membawa ke arah globalisasi, kerohanian dan kemajuan. Cabang falsafah yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang yang membincangkan perihal pengetahuan dari aspek perolehan, jenis, sumber dan kesannya. Cabang ini menghuraikan tentang manusia sebagai makhluk yang berakal untuk mentadbir kehidupannya di bumi. Pengetahuan yang kita dapat daripada epistemologi ini dapat dilihat dari sudut agama, sains dan falsafah. Terdapat beberapa persoalan yang keluar daripada cabang falsafah epistemologi ini, iaitu apakah sumber pengetahuan? Apakah yang boleh manusia ketahui? Bagaimanakah manusia ada pengetahuan? Dan sejauh manakah pengetahuan manusia itu boleh dipercayai?
Dari konteks falsafah pendidikan kebangsaan pula, epistemologi merupakan salah satu cabang falsafah yang menitikberatkan pengetahuan, keilmuan dan keterampilan untuk kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahawa falsafah pendidikan kebangsaan sangatlah menitikberatkan pendidikan untuk kesejahteraan kehidupan warga negara Malaysia. Falsafah yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang yang membincangkan secara khusus mengenai persoalan nilai yang terdiri daripada etika dan estetika untuk keharmonian kehidupan manusia. Bagi kita lihat, etika merupakan tata laku manusia dalam kehidupan. Estetika pula adalah nilai yang kita letakkan kepada keindahan atau kecantikan yang dapat diperoleh oleh panca indera manusia. Keharmonian merupakan gabungan antara etika dan estetika. Persoalan yang muncul daripada cabang aksiologi ini adalah, apakah yang patut disukai? Apakah hakikat kebagusan? Apakah yang sepatutnya diutamakan? Dan apakah yang sepatutnya menjadi cantik? Dari konteks falsafah pendidikan kebangsaan pula, aksiologi merupakan salah satu cabang yang menceritakan tentang unsur nilai murni dalam diri seseorang individu. Nilai yang dimaksudkan di sini adalah etika dan estetika. Jika kita lihat, nilai-nilai ini adalah berkait dengan tingkah laku dan nilai moral yang terdapat dalam diri seseorang individu. Jadi kita dapat lihat di sini falsafah pendidikan kebangsaan menitik beratkan nilai yang baik dalam diri seorang individu agar individu itu menjadi lebih baik dan lebih maju demi melahirkan masyarakat yang mempunyai akhlak. Cabang falsafah yang terakhir iaitu logik. Logik merupakan cabang falsafah yang membincangkan tentang persoalan untuk membuat keputusan atau rumusan yang perlu diambil secara tepat. Jika kita lihat, logik terbahagi kepada dua, iaitu logik induktif dan logik diduktif. Logik induktif adalah keputusan yang dibuat bermula daripada sesuatu yang bersifat khusus yang berakhir kepada sesuatu yang bersifat umum. Jika kita lihat, logik diduktif pula adalah keputusan yang dibuat daripada sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Jika kita lihat dari konteks falsafah pendidikan kebangsaan pula, logik dikatakan satu cabang yang rasional kerana matlamat falsafah pendidikan kebangsaan boleh direalisasikan jika kesemua orang yang berada dalam bidang pendidikan ini melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan baik. Cabang logik ini juga dikatakan dapat dikaitkan dengan ketiga-tiga cabang yang pada sebelum ini, iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi, kerana ketiga-tiga cabang ini berlandaskan logik. Sekian sahaja untuk bahagian saya pada hari ini. Pada kali ini saya akan membahas berkaitan pengaruh falsafah pendidikan barat terhadap pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan terdapat 4 mazhab falsafah umum barat, iaitu mazhab idealisme, realisme, pragmatisme dan eksistensialisme. Dan keempat-empat mazhab ini mempunyai kriteria yang berlainan, ciri-ciri yang berlainan, fokus yang berlainan dan juga tokoh yang berlainan. Dan berikut merupakan perbandingan ciri-ciri mazhab falsafah umum barat. Mazhab falsafah idealisme, dari segi metafizik, suatu realiti dapat ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran, manakala dari sudut epistemologi, iaitu kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam pemikiran. Hal ini melibatkan keupayaan berfikir, memahami dan menakul, kerana mazhab idealisme berpendapat pengetahuan boleh diperoleh melalui celik akal atau secara intuitif. Dari sudut aksiologi, suatu nilai adalah bersifat mutlak, iaitu nilai adalah tetap dan tidak berubah. Mazhab falsafah realisme, dari sudut metafizik, iaitu fokusnya adalah kepada objek dan jirim. Dan dari segi epistemologi, seseorang manusia lahir dengan fikiran, kefahaman dan ingatan yang kosong, tabula rasa. Oleh itu, pengetahuan adalah hasil interaksi dengan alam sosialnya
dan alam fizikal di sekelilingnya. Dari sudut aksiologi, penerimaan suatu nilai itu bergantung kepada masyarakat. Mazhab falsafah pragmatisme. Pandangan mazhab pragmatisme terhadap konsep metafizik tidak dapat dirumuskan. Pendokongnya berpendapat alam semesta tidak statik, sebaliknya bersifat dinamik, iaitu sentiasa mengalami perubahan. Mereka berpendapat realiti bagi suatu yang hanya ada dalam pemikiran tanpa pengalaman adalah sukar untuk dipastikan dan dibuktikan. Dari sudut epistemologi, pengetahuan adalah hasil dari pengalaman yang diperoleh oleh manusia melalui perhubungannya dengan persekitaran. Aksiologi pula bergantung kepada situasi, iaitu dari aspek mana sesuatu nilai itu hendak dilihat dan diaplikasikan. Mazhab falsafah eksistensialisme. Dari sudut metafizik, realiti ialah suatu kewujudan dan bersifat individu. Individu bebas menentukan persekitaran bagi menambah pengalamannya. Dari sudut epistemologi, ilmu pengetahuan seseorang adalah berpunca dari pengalaman dengan persekitarannya. Semakin banyak interaksi dengan persekitaran, semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Dari sudut aksiologi, persoalan nilai adalah bersifat relatif kepada individu. Seseorang bebas menentukan nilai yang diterima tanpa bergantung kepada individu lain atau ahli masyarakat. Falsafah pendidikan barat boleh dikategorikan kepada dua, iaitu falsafah pendidikan tradisional barat dan falsafah pendidikan moden barat. Bagi falsafah pendidikan tradisional barat, terdapat dua kategori, iaitu esensialisme dan perennialisme. Manakala falsafah pendidikan moden barat terdapat dua juga kategori, iaitu progresivisme dan rekonstruksionisme. Bagi pengaruh falsafah pendidikan perennialisme, iaitu kebenaran adalah tulen yang bersifat sejagat dan tidak berubah dari dimensi ruang, masa dan budaya, dari generasi ke generasi. Latihan untuk memperkembangkan mental manusia ke arah kebenaran dan pelaksanaan kokurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran dan berfokus terhadap pembangunan pemikiran dan kerohanian menerusi mata pelajaran kesusastraan, kemanusiaan, bahasa, sejarah dan matematik. Pengaruh falsafah esensialisme. Pendidikan adalah bertujuan untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah yang terkumpul dan berkekalan buat sekian lama. Ilmu, pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap adalah penting untuk disampaikan ke generasi muda. Kokurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran. Pada peringkat sekolah rendah, fokusnya adalah terhadap kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Manakala di peringkat sekolah menengah pula, fokus adalah terhadap mata pelajaran matematik, sains, bahasa, kesusastraan dan ilmu kemanusiaan. Falsafah pendidikan progresivisme, iaitu meletakkan murid sebagai orang yang mampu mengenal pasti keperluan dan minat mereka sendiri. Individu yang dilahirkan di dunia ini mempunyai potensi, minat dan bakat yang berbeza. Ia dapat memberi fokus kepada mata pelajaran sains sosial dan merentas disiplin. Meletakkan kepercayaan bahawa kanak-kanak membesar dengan keupayaan untuk bertindak sebagai peneroka, penjelajah dan mengadaptasi terhadap persekitaran sosial dan fizikalnya. Falsafah pendidikan rekonstruksionisme, ia memberi perhatian terhadap pembentukan semula masyarakat, iaitu perubahan dan reformasi sosial. Ia juga bertujuan untuk menyedarkan murid-murid yang tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Kokurikulum yang disediakan mengandungi masalah-masalah sosial,
ekonomi, dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Peranan guru adalah sebagai pembimbing, iaitu membimbing murid agar sedar dan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pengaruh falsafah pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan kebangsaan. Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan yang bersepadu dalam menyampaikan ilmu bagi membentuk diri, mengasuh peribadi, membina kemahiran diri dan menjadi contoh tauladan dalam penghayatan cara hidup Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan meningkatkan potensi diri dari sudut spiritual, fizikal, intelek, emosi dan sosial agar menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap Allah, manusia dan persekitaran alam ke arah mencapai kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Konsep falsafah pendidikan Islam berkonsepkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat 3 prinsip yang unggul. Yang pertama adalah prinsip-prinsip mengenal Tuhan, prinsip-prinsip alam semesta dan prinsip-prinsip diri insan. Falsafah pendidikan Islam bermatlamat melahirkan insan yang berilmu, berkepribadian mulia, berkemahiran dan bersikap positif untuk membangunkan diri masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Falsafah pendidikan Islam merupakan falsafah yang bersumberkan falsafah hidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam pendidikan. Pendidikan Islam juga menegaskan bahawa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan manusia mempunyai peraturan dalam hidupnya. Falsafah pendidikan Islam merupakan satu falsafah yang bercorak keagamaan yang menamakan keimanan manusia kepada Allah dalam usaha membentuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang bersikap tunduk dan patuh pada Rabbahnya. Terdapat 5 kriteria yang perlu dititik beratkan. Yang pertama adalah matlamat pendidikan. Yang kedua adalah pengajaran guru. Yang ketiga adalah pembelajaran murid. Yang keempat adalah orientasi ilmu. Dan yang kelima adalah masyarakat dan pendidikan. Yang pertama adalah masyarakat dan pendidikan. Pendidikan Islam merupakan pendidikan sepanjang hayat. Ibu bapa adalah pendidikan utama dalam perkembangan untuk anak-anak. Pendidikan menyeluruh bersepadukan akal, roh dan jasad. Matlamat pendidikan untuk menjadikan insan sempurna seperti iman, ilmu dan amal. Yang kedua adalah orientasi ilmu, iaitu berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada agama Islam terbahagi kepada 2, iaitu ilmu nakli iaitu wahyu dan ilmu akli iaitu falsafah dan sains. Insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya adalah pembelajaran murid, iaitu pembelajaran secara berterusan dan tertumpu kepada agama, akhlak dan manusiawi. Pembelajaran melalui pengalaman dari seorang guru. Bahkan pembelajaran bersepadu dan seimbang dari segi dunia dan akhirat. Contohnya seperti riadah, memanah, menunggang kuda dan berenang. Yang keempat adalah pengajaran guru, iaitu mendidik secara berterusan orientasi intelek terhadap pengetahuan murid dan masyarakat. Corak pengajaran terbahagi kepada 3, iaitu daripada baru lahir sehingga 6 tahun mengajar secara didikan lembut, 7 hingga 15 tahun iaitu didikan secara tegas dan 16 tahun ke atas adalah didikan secara berhemah. Pengajaran berpusatkan guru juga dijadikan contoh ataupun role model pengajaran multidisiplin secara bersepadu. Akhir sekali adalah matlamat pendidikan, iaitu melahirkan dan membentuk insan yang syumul, iaitu sempurna, beriman, berilmu dan beramal soleh seperti akhlak yang baik, mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, taat kepada Allah dan hubungan baik sesama makhluk. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang manfaat dan cabaran pelaksanaan falsafah elektik dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, saya akan jelaskan apa itu falsafah elektik.
Falsafah elektik ialah gabungan nilai baik yang diperoleh dari pelbagai sumber dan falsafah hasil gabungan idealisme, progresivisme, eksistensialisme serta falsafah pendidikan Islam. Sebab falsafah pendidikan kebangsaan tergolong dalam falsafah elektik ialah kerana ianya mempunyai 10 elemen yang baik. Antaranya ialah untuk jadikan pendidikan sebagai satu usaha yang berterusan, mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan seterusnya melahirkan insan yang seimbang. Manfaat pelaksanaan falsafah elektik dalam perkembangan pendidikan di Malaysia yang pertama ialah kepada masyarakat dan pendidikan. Ini dapat dibuktikan apabila falsafah elektik menjadikan pendidikan sebagai suatu usaha yang berterusan. Hal ini kerana falsafah elektik dapat membantu pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan untuk memupuk pendidikan yang berkualiti sepanjang hayat. Kesan daripada pelaksanaannya ialah dapat melahirkan masyarakat yang harmonis, sejahtera dan makmur. Manfaat yang kedua ialah dapat mewujudkan orientasi ilmu yang berkualiti. Falsafah elektik dapat membentuk pendidikan yang menyeluruh, bersepadu dan seimbang dari segi akademik dan kokurikulum. Kesannya dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Manfaat pelaksanaan falsafah elektik yang keempat ialah dapat meningkatkan mutu pembelajaran murid. Melalui pelaksanaan falsafah ini, potensi individu dapat dikembangkan sepenuhnya dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang aktif. Pelajar dapat meneroka dan membina pengetahuan, keterampilan dan akhlak modal insan yang dapat melatih diri mereka menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Manfaat kepada guru pula ialah dari segi pengajaran guru. Melalui pelaksanaan falsafah ini, guru dapat mendidik secara berterusan. Kesan pengajaran tersebut ialah potensi murid dapat dikembangkan dan dalam masa yang sama mereka menjadikan guru sebagai role model dalam pelaksanaan sesuatu perkara. Cabaran pelaksanaan falsafah elektik dalam perkembangan pendidikan di Malaysia yang pertama ialah dari aspek seimbang dan harmoni. Seimbang merujuk kepada moral dan harmoni pula merujuk kepada akhlak. Kedua-dua aspek ini sukar untuk dipenuhi kerana penerapan nilai-nilai murni ini telah lama diabaikan yang mengakibatkan moral dan akhlak pelajar sekolah pada hari ini semakin merosot dan rosak. Cabaran yang kedua pula ialah dari aspek menyeluruh dan bersepadu. Menyeluruh merujuk kepada pendidikan yang bersifat holistik, manakala bersepadu pula merujuk kepada ilmu wahyu yang hendaklah menjadi fungsi sebagai paksi kepada ilmu akal. Hal ini kerana berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, ilmu wahyu haruslah menjadi teras kepada fungsi akal, kualiti kehidupan dan keharmonian tabii insan. Cabaran pelaksanaan falsafah elektik yang ketiga ialah dari aspek keharmonian rohani, intelek, emosi dan jasmani. Hal ini kerana pembelajaran pada hari ini lebih mengutamakan kepentingan perniagaan, keuntungan, teknologi dan industri. Penekanan ini lebih memfokuskan kepada potensi kreatif dan inovatif yang bersifat kebendaan. Kesannya, potensi jasmani dalam diri pelajar lebih berkembang berbanding potensi rohani, intelek dan emosi. Cabaran yang terakhir ialah pendidikan Malaysia yang berteraskan acuan Malaysia. Hal ini kerana umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan kebangsaan adalah asas kepada pembangunan pendidikan menurut acuan Malaysia. Namun, pelaksanaan falsafah pendidikan ini sentiasa berubah dan tidak merujuk falsafah pendidikan kebangsaan. Rumusan daripada topik ini ialah falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan sebagai panduan dan rujukan kepada Malaysia untuk merancang, melaksana dan mencapai matlamat. Falsafah pendidikan kebangsaan ini tidak wujud secara tersendiri tetapi ianya merupakan iltizam dalam membina negara yang maju.